Hello, hello. Apa di atas? Apa di atas? Apa khabar semua? Ada yang jawab luar biasa baik tak? Haha. Tak, tak. Aku bukan nak cerita pasal MLM. Saja je. Teringat dulu-dulu member pernah ajar buat Luxor. Untuk video kali ni, aku nak cerita pasal phone. Ini ialah phone yang aku gunakan sekarang. Model phone ini ialah iPhone 6s Plus dengan storage 64GB. Aku beli phone ni rasanya hujung tahun 2015. Adalah beberapa bulan selepas dia baru launching. Usia phone ni sekarang dah nak masuk 7 tahun. Actually, phone ni masih boleh pakai. Tetapi sekarang dah ada dua masalah yang besar. Yang pertama, kamera lens belakang. Lens dia akan shake non-stop. Dah tak boleh nak guna untuk ambil video atau gambar. Aku pun tak sure sebab apa. Mungkin sebab pernah jatuh banyak kali. Tambah-tambah pula sekarang ni aku memang dah tak pakai apa-apa casing. Yang kedua, bateri. Bateri health dia dah agak teruk. Yalah, dah dekat 7 tahun kan usia phone ni. Sekarang ni bateri memang dah tahap kritikal. Aku kena sentiasa charge. Phone akan off dalam masa kurang dari 5 minit kalau aku tak sambungkan ke charger. Agak menyusahkan lah. Aku dah check dengan machines. Harga untuk tukar bateri lebih kurang RM200 dan kena tinggalkan phone selama 10 hari. Lama sangat tu. Aku perlukan phone untuk buat kerja. So, aku rasa dah sampai masa lah untuk aku tukar phone. Untuk next phone, aku masih prefer iPhone. Kenapa masih nak iPhone? Tak nak survey phone Android ke? Adalah sebab-sebab dia. Bukan sebab iPhone ni lebih kelas ke apa. Antara sebab-sebab dia, yang pertama, bagi aku barang-barang Apple ni selalunya reliable dan tahan lama. Software update pun bertahun-tahun dia provide. Sebagai contoh, iPhone yang aku guna sekarang. Model ni keluar tahun 2015, tapi masih lagi receive software update, walaupun dah hampir masuk tahun ke-7. Phone function pun overall masih okey. Tak adalah lagging sangat. Mostly phone ni aku guna untuk WhatsApp, email, browse internet, Facebook dan tengok YouTube. Dari segi game performance, aku tak pasti pula lah sebab aku tak main game dekat phone. Selain dari iPhone, aku pun ada device dari Apple yang lain macam iPad dan MacBook. Dua-dua device ni aku beli tahun 2012 dan masih boleh digunakan sampai hari ni. Sebab yang kedua, aku guna MacBook. Jadi mudah sebab ekosistem dia sama. Aku punya files, photos, notes, kontak, semua dah sync guna iCloud. Kalau aku update notes dekat phone, dekat Mac pun aku dah boleh nampak. Nak transfer dari iPhone ke Mac atau Mac ke iPhone pun senang. Aku guna AirDrop je. Sebab yang ketiga, senang untuk aku pindah semua app dan data dari iPhone lama ke iPhone baru. Letak sebelah-sebelah je. Dia ada function untuk transfer. Lebih kurang macam function clone jugalah. Dalam masa 30 minit boleh settle. Okey, jadi selepas beberapa hari aku buat survey, research dan comparison, aku decide untuk beli iPhone dari Shopee, iaitu iPhone 11 Pro dengan storage 256GB. Tapi ini used iPhone, bukan iPhone baru. Kenapa beli used? Kenapa tak beli iPhone baru? Okey, jom kita tengok pilihan iPhone yang ada kalau kita beli yang baru. iPhone 13. Sekarang dah bulan April. Selalunya, setiap tahun, Apple akan launch iPhone baru pada bulan September. Lebih kurang 6 bulan je lagi dari sekarang. Dan menurut khabar angin, iPhone yang akan datang, iaitu iPhone 14, akan menggunakan sensor kamera yang lebih besar, iaitu 48 megapiksel. iPhone 13 sekarang cuma guna sensor 12 megapiksel je. Kalaulah rumor ni betul, rugi besarlah kalau kita beli iPhone 13 sekarang. Gap cuma beberapa bulan je dan ada upgrade yang sangat ketara dekat sensor kamera. iPhone 12. Harga tak banyak beza dengan iPhone 13. Aku check lebih kurang beza RM400 hingga RM500. Kalau nak beli iPhone 12, lebih baik beli iPhone 13. iPhone 11. Harga sangat affordable. Lebih kurang sekitar harga iPhone SE. Tapi cuma ada pilihan storage 64GB dan 128GB. Kali ni aku target nak beli at least storage 256GB.
Kalau korang pakai WhatsApp untuk kerja, mesti korang faham kenapa. iPhone SE 2022. Okey, yang ni menarik. Boleh dapat storage 256GB dengan harga yang sangat rendah. Cuma RM2,799. 5G ready pula tu. Kelemahan dia yang utama bagi aku satu je. Skrin dia kecil. Tak puas pula rasa sebab dah terbiasa dengan skrin yang besar. iPhone 11 Pro. Model ni cuma 2 generasi belakang iPhone yang paling latest. Aku jangkakan masih ada 4 hingga 5 tahun lagi lah untuk iPhone 11 Pro ni terima software update daripada Apple. Masih lama lagi hayat dia. Harga yang aku beli untuk iPhone 11 Pro ni RM2,299 untuk storage 256GB. Okey, jom kita bandingkan iPhone 11 Pro used ni dengan iPhone 11 baru yang masih dijual oleh Apple. Kalau kita beli iPhone 11 baru, storage paling tinggi kita boleh dapat cuma 128GB. Storage 256GB dah tak ada stok. Harga untuk 128GB ni pula lebih tinggi RM300 dari used iPhone 11 Pro 256GB yang aku beli ni. Kelebihan model Pro ni, dia ada 3 lens instead of dual lens dekat iPhone 11 biasa. Dan sekiranya kalau aku beli iPhone 11 baru dan kemudiannya aku trade in, kerugiannya lebih banyak jika dibandingkan kalau aku trade in iPhone 11 Pro used ni. Yalah sebab phone ni aku beli pun dah murah. Okey, kalau banding dengan iPhone SE pula, untuk storage 256GB, harga iPhone SE ialah RM2,799. RM500 lebih mahal daripada harga used iPhone 11 Pro dengan storage yang sama. Bukan itu saja, iPhone 11 Pro datang dengan skrin yang lebih besar dan sistem kamera yang lebih baik. Pendapat aku, iPhone SE cuma ada satu kelebihan berbanding iPhone 11 Pro, iaitu support untuk 5G. Aku beli iPhone 11 Pro dari Shopee seller ni, reliable. Dia juga ada physical store dekat Putra Height. Seller ni claim condition iPhone 11 Pro ni dalam 95% elok. Kalau kita tengok review, boleh dikatakan kebanyakannya positif lah. Aku kata kebanyakan sebab adalah juga yang komen kata dapat body phone dengan cala yang kat dalam. Dan ada juga yang kata battery health dia drop selepas beberapa hari guna. Dekat sini memang ada risiko sikit, tapi seller ada bagi warranty 3 bulan. Aku personally ada message seller request untuk dia bagi phone yang battery health dia 90% ke atas. Sebelum dia post, dia ada share dulu beberapa gambar untuk tunjuk condition iPhone tu. Kalau rasa-rasa tak okey, boleh minta dia ganti dengan yang lain. Tapi gambar-gambar ni sebenarnya tak berapa nak membantu sangat lah. Sebab saiz gambar dalam Shopee chat ni, saiz dia agak kecil. Tak jelas sangat. Jadi selepas 4 hari menunggu dengan sabar, iPhone pun akhirnya sampai. Okey, jom ikut aku unbox. Data aku dah selesai transfer dari iPhone lama. Kalau kita tengok dekat sini, dekat body hampir tiada cala. Yang ada pun cala-cala halus. Lens pun nampaknya tak ada cala. Cun.
Tapi dekat skrin ni pula aku jumpa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kesan cala kecil. Alamak, banyak juga ni. Tapi kalau skrin dah on, sebenarnya tak berapa nampak sangat dan tak mengganggu visual pun. Melainkan kita tengok dekat-dekat dan betul-betul telitilah. Aku rasa okey lah kot. Benda second hand kan. Ini casing original daripada Razer. Aku memang peminat barang-barang Razer. Aku beli ni dari Amazon sebab harga dia lebih murah dari beli dekat Shopee. So, based on aku punya checking dan testing, aku rasa phone ni tak ada masalah. Boleh detect SIM card, boleh buat call SMS, boleh ambil gambar dan video dengan ketiga-tiga lens. Bateri pun so far okey, boleh full charge dan tahan lebih daripada sehari. Face ID function, speaker dan mic pun function. Actually, korang boleh guna satu app ni untuk check condition iPhone korang. Nama app tu InstaCash App. App ni sebenarnya guna kalau korang nak jual atau trade in iPhone. Untuk tentukan nilai phone tu, app ni akan diagnose dengan buat 16 checking point. Dia akan check phone tu punya screen, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, kamera, Face ID dan lain-lain. Kalau based on test result, phone ni pass all the checking point test. So, kalau korang berminat nak beli used iPhone, aku recommend korang beli dari seller ni. Dan sekiranya kalau korang duduk di kawasan berdekatan, aku cadangkan better korang pergi direct ke kedai seller ni di Putra Heights. Lagi senang. Sebab korang dapat check dan tengok dulu condition used iPhone yang korang nak beli tu depan mata. Sebelum korang decide untuk belilah. Okay, kita dah sampai penghujung. Kalau korang suka video ni dan nak aku buat video dengan konten-konten macam ni lagi, silalah belanja aku. Tekan button like dan subscribe. Ianya sangat-sangat membantu. Okay, sampai jumpa lagi di video akan datang. Okay, ciao.